Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ni kita nak review Honda Civic FK8 Type R. Tapi sebelum tu, biasalah mekanika kita kena tahulah dia punya sejarah-sejarah dia kan. Okey, tapi sebelum tu, jangan lupa tekan like, tekan loceng, tekan subscribe, share dulu video ni. Sebelum tengok tu share dulu. Okay, seperti biasa kita tengoklah sedikit dia punya sejarah. Sejarah Type R ni panjang, tapi kalau kita nak pendekkan, Type R ni dia bermula dengan Honda NSX pada 1992. Kemudian pada 1994 dia keluarkan Integra di situ dengan DB8. Kemudian 96 dia keluar Civic First Type R iaitu EK9. Kemudian Integra balik. Tahun 2000 lebih tu dia keluar DC5, kemudian dia keluar EP3, FD2R, FN2, FK2R dan yang ini yang terakhir FK8R. Alright, masa zaman saya buat majalah dulu ramai yang tanya kenapa zaman-zaman 90s punya Type R dulu dia cuma ada color warna putih. Alright, sebab Type R ni adalah sebuah model special, model yang memang dihaskan untuk track focus, untuk buat racing semua kan. Jadi bila dia orang nak masuk racing, nak masuk competition, warna putih dia lebih memudahkan untuk dia orang letak dia punya pelekat sponsor. Contohnya macam Tokay Kosmetik timbang kilo Arbor. Contohnya Tokay tudung Cak Ayam or whatsoever kan. Senang kalau dia warna putih. Tapi selepas zaman DC5 dengan FD2, kereta-kereta Type R tidak lagi hanya datang dengan warna putih Championship White itulah. Dia datang dengan warna-warna yang berbeza. Alright, banyak pilihan dah. Okey, hari ni kita dah habis bab sejarah tu, kita nak cerita pasal kereta ni, Honda FK8 Type R. Apa tu bang? Sebab kereta ni special, dia power, kita cerita dekat bahagian enjin dia. Enjin dia 2 liter, VTEC turbo, 4 silinder dan pacuan roda depan 6-speed manual. Manual saja yang ada pada kereta ni. Bersih-bersihkan sikit bang. Okey, kereta ni secara overall dalam dunia dia cuma ada 2 spek sahaja, 2 tune enjin. Yang pertama 320 PS, yang kedua 310 PS. Yang paling tinggi tu hanya untuk pasaran Japan dan juga UK. Kemudian yang 310 PS tu untuk pasaran selain Japan dan UK. Okey? Jadi maknanya dekat US, dekat Asia, dekat Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand apa semua ni memang kita dapat yang 310 PS. Yang ini 320 PS sebab dia daripada UK. Pak, apa dia? Ni pakai carburetor kan? Dia pakai Weber bang, Weber DCOE. Weber kan? Dah pergi lap tempat lain. Okey, kereta ni masa dia keluar dulu, dia test dekat track Nürburgring, dia adalah kereta two-wheel drive yang paling laju pada 2017. 7 minit 43 saat. Sayangnya pada 2019 rekod dia dah dipadamkan oleh Renault Megane Trophy RS. 7 minit 40 saat macam itulah. But still dia adalah kereta two wheel yang sangat dihormati di seluruh dunia. Dia punya top speed berapa? Ada pula yang tanya top speed. 272 km sejam. Okey. Okey, saya berada dekat tempat kawan saya. Kawan saya memang dia bawa banyak masuk Civic Type R daripada UK dan juga Australia. Dia ada berbagai-bagai spek. Okey, untuk tidak mengelirukan anda. Okey, contoh dekat UK dia ada 3 varian utama iaitu dia panggil Type R biasa, kemudian Sports Line, kemudian GT spec. Sebenarnya untuk ketiga-tiga varian ni enjin dia sama je. Dia punya output tetap 320 PS atau 316 horsepower. Dia cuma berbeza daripada segi trim. Mungkin dia ada beza sikit dekat bahagian cladding, dekat bahagian carbon fiber, apa tu dia punya insertion macam Honda Sensing, lane wash, audio system. Dia beza dekat trim, bukan dekat spek enjin.
Okey, berbeza dengan model yang dijual oleh Honda Malaysia. Honda Type R yang dijual oleh Honda Malaysia, dia cuma ada satu pilihan warna saja. Tapi kalau kita cari yang model Recon macam ni, kita ada banyak pilihan warna dan beberapa varian yang berbeza. Kita boleh tengoklah, kadang-kadang ada Honda Sensing, ada Honda Land Wash macam tu kan. Yang ini apa, Deep Crystal Black Pearl or something. Memang saya rasa dalam banyak-banyak Type R, personally saya rasa yang ini saya suka sebab dia nampak lain daripada yang lain. Dan dekat sini juga, korang boleh tengok dia ada colour merah. Itu hari dia ada bawa masuk putih ke apa. Itu hari Datuk bawa masuk colour apa, pelik sikit? Hitam juga. Hitam ada sebiji lagi dah jual. Alright. Itulah perbezaan bila kita beli yang baru dengan yang Recon. Okay, dari segi design, sebab kereta ni bukanlah kereta yang sangat baru, jadi kami tak nak ulas banyak. Bagi setengah orang, dia anggap kereta ni terlalu over design. Terpulang sebab kalau dulu kita tengok Civic Type R, dia simple-simple, dia nampak baik kan. Tapi FK8 ni paling garang, paling agresif, paling sporty dah dia punya reka bentuk. Kalau tanya pada saya, dia macam ni. Kat Japan kan dia famous apa, robot Gundam tu kan. Ini Gundam dalam bentuk kereta, dengan wing sana, dengan cladding, dengan skirting, dengan semua benda lah. Memang dia nampak tak ada tempat yang ditinggalkan oleh designer kereta ni. Tapi sebenarnya kita nak cerita pasal rim lah. Okey, rim kereta ni menarik sebabnya kalau kita tengok kebanyakan kereta Jepun, dia punya PCD adalah 114.3 mm kali 5 lubang. Tapi hanya untuk Civic Type R FK8 saja yang pakai dia punya PCD ni 120 mm kali 5. Sangat pelik sebab 120 mm ni kereta apa je yang pakai? BMW, Range Rover, kereta-kereta US macam tu kan. Tapi dia pakai pitch center yang macam tu. Pelik juga ni. Apa lagi yang pelik? Dia punya rim ni sebenarnya saiz dia 20 inci tapi dia punya lebar 8.5 inci dan dia punya offset sebenarnya plus 60 mm. Dia duduk ke dalam kereta. Sebab tu kalau kita tengok daripada tepi, kereta ni memang nampak rim dia duduk ke dalam. Nak cari rim kereta ni pun bukanlah senang sangat dulu, tapi sekarang macam race dia dah banyak buat. Dia buat TE37, CE28, CE40, banyaklah. Ada banyak rim-rim Jepun yang baru untuk khas untuk Type R. Sebelum saya terlupa, mana datang hub 120mm ni? Okey, masa dia buat kereta ni, dia ambil bahagian ni daripada Honda Legend atau Acura Legend dekat US. Honda Legend saja dalam rangkaian kereta Honda yang pakai hub yang pelik 120mm. Salah satu tradisi yang dikekalkan pada Civic Type R ini ialah color merah dan hitam pada bahagian dalam lah. Kalau dulu zaman EK9 dan zaman DC5 di situ dia pakai seat Recaro dengan steering Momo, tapi selepas FD2R dia dah tak pakai daripada Recaro dan Momo, dia cuma buat dia punya in-house semua sendiri lah. Tapi dia kekalkan warna merah dan saya suka dia punya material, dia punya fabric Alcantara dekat sini, lepas tu trim-trim carbon dekat sini. Dia nampak lebih berbeza daripada Honda Civic yang biasa. Okay, kita kena ingat, model yang ini bukan dibuat kosong. Dia buat daripada platform Honda Civic hatchback. Jadi, bila designer nak buat sebuah kereta sport hatch macam ni, dia kena design semula driving position apa semua. Jadi, kereta ni sebenarnya kalau kita duduk dekat dalam dia, dia bukan saja cantik dengan color merah, tapi position dia lebih rendah. Kita driving tu rasa lebih rendah dan gear ni sebenarnya kedudukan dia tinggi sikit. Untuk apa? Sebab manual, untuk bila kita thumb ibu jari kita letak kat sini, kita nak position yang paling cepat bila kita nak alihkan tangan dekat gear. Daripada sini ke sini kan, jadi cepat kita sebab dia manual lah, 6 speed. Okey, untuk model Honda Type R juga dia didatangkan dengan driving mode. Okey, kereta ni bukan orang beli terus keluar pagar rumah nak rembat 18, tak. Ada orang yang beli kereta ni untuk pakai harian sebab kereta ni praktikal. Dia 4 door, boleh naik 5 orang, boot dia pun besar. Jadi dia perlu tunekan enjin tu dengan apa benda tu ni, dengan pelbagai jenis driver. Jadi dia letakkan driving mode. Dia ada comfort, dia ada sports dan dia ada R plus R. Jadi kalau untuk comfort ni macam untuk kita driving biasalah. Steering dia lebih ringan, suspension dia lebih lembut, gear change dia lebih lancar. Jadi untuk yang sports tu pula, dia kontra lah dengan yang model comfort tadi. Dia akan lebih agresif, kita nak bawa lebih garang. Dan untuk model apa benda ni? Dan untuk kejap dengan mode
R Plus tadi, itu untuk mode racing. Kalau kita nak bawa kanjo, bawa dalam track, nak bawa main uluyam, itu kita kena pakai yang tu lah. Maknanya steering dia akan lebih tight, lebih keras, suspension dia lebih rigid. Itu untuk orang yang betul-betul nak enjoy driving this Civic Type R. Apa lagi? Okey, macam yang saya cakap tadi, kalau untuk model Malaysia dia cuma ada satu spek dan dia tidak didatangkan dengan Honda Sensing apa semula. Tapi kalau dekat UK untuk model GT spek ni, dia ada, contohnya dia ada datang dengan Honda Sensing untuk model ini yang warna hitam ni. Okey, dia ada Honda Sensing. Honda Sensing ni macam biasalah, dia ada auto emergency braking, lane keep assist, ada apa lagi, active cruise control dan sebagainya lah. Dia ada banyak feature-feature keselamatan. Dan model yang merah dekat belakang tu, dia ada tambahan satu lagi, dia ada Honda Lane Wash. Kan pelik-pelik sikit spek UK ni, tapi macam saya cakap tadi, enjin dia tetap sama. Dan spek-spek tadi saya ada letakkan link dia dekat bawah tu, dan korang boleh tengok sendiri dia punya spek, UK spek untuk Type R. Jadi, berapakah harga kereta ni? Sebelum tu, kita tengok dulu harga yang dijual oleh Honda Malaysia. Honda Malaysia masa launch, dia jual RM330,000 untuk model baru. Okey. Tapi, kalau kita tengok dekat website Honda Malaysia, dia dah tak ada dah. Dia letak situ temporary unavailable. Saya rasa mungkin stok dekat yang sedia ada kat Malaysia tak ada. Mungkin siapa nak order baru dia bawa masuk. Itu saya rasa lah. Right. Jadi berapa harga kereta ni? Saya agak terkejut bila tahu harga kereta ni terkini. Dia cuma bermula 250 lebih sampai 260. Dia bergantung pada spek dan varian dan color lah. Bang, kejap. Saya nak tanya ni. Kalau kata bos bagi bajet, kita beli Civic Type R FK8, kita nak beli yang merah ke yang hitam bang? Come on, lapar warna merah lah pak. Merah? Merah lah pak. Tapi kan kalau kata bos bagi duit tak cukup, apa kata kita beli Civic 1.5 turbo tu kita convert Type R? Wish, jangan mengarut lah pak. Ya Allah. Geli lah. Buruk nak mampus. Buruk lah. Ketam is ketam lah. Dah kembang-kembang rim masuk ke dalam macam tu kan? Dia Type R lah. Come on lah, nak beli ori lah. Nak pakai 1.5 pakai je standard. Bukan tak cantik Civic standard kan? Dah tentu dia cantik. Dia ubah lagi. Buruk. Subscribe dah. Okey. Jangan lupa like, share, subscribe di video, okey? Dan jangan lupa tolonglah jangan skip iklan, okey? Last kali tekan lonceng. Lama tak dengar kan? Pak, aku suka lah kita ni pak. Boleh lah pak. Saya pun suka bang. Kau pun suka? Ben?